Kemudian sampai mak meninggal. Dia jaga sampai meninggal. Mak pula berdoa, mak reda sangatlah dengan kamu. Mak akan doa minta dengan Allah SWT supaya kamu diberi tempat tinggal yang sangat istimewa, bukan di langit dan bukan di lautan. Oh, tujuh. Maka meninggallah kedua orang tuanya setelah si anak berbuat baik kepadanya dengan sebaik-baik perbuatan. Kemudian pada satu hari berjalanlah anak muda ini di tepi pantai. Di tepi pantai yang indah. Oh, lagu lama. Kalau lagu Nazri, seindah sedamai pantai melambai gemalai. Oh, hari ini kita puasa, nampak memang gemalai. Dulu keras, kan gemalai. Mak panggil. Iya. Dulu kalau panggil mak, kau dia. Oh, ini bulan puasa mak. Gemalai itu lembek dia kan. Jadi anak muda tadi berjalan di tepian pantai, kemudian tiba-tiba dia melihat satu rumah yang diperbuat daripada batu yang sangat cantik, daripada batu-batu zamrud, batu angkit pintu-pintunya. Dari luar boleh nampak dalam, dari dalam boleh nampak luar. Maka Allah pun mengilhamkan dia supaya masuk ke dalam tempat tinggal itu. Tempat tinggal yang sangat cantik. Kemudian ibunya mendoakan dia supaya rezekinya cukup, tidak lapar, tidak susah. Jadi anak muda ini masuk dalam tempat tinggal itu. Kemudian Allah meletakkan dia di dasar lautan. Sampai hari ini dia ada sana. Kalau ada di antara antum yang Allah angkat martabat, wali besar, hebat, boleh naik ke langit, boleh minta gitu. Hanya manusia yang boleh tengok dia. Sebab itu ketika Zulkarnain diilhamkan supaya berjalan di tepi pantai, itu Allah nak menunjukkan kepadanya kebesaran Allah SWT. Allah memberitahu pada Zulkarnain, wahai Zulkarnain, di dalam dasar lautan sana ada satu rumah, tinggalnya seorang pemuda. Engkau pergilah cari, ambil, bawa keluar. Bukan Nabi Sulaiman, maaf, Nabi Sulaiman di zaman Nabi Sulaiman. Jadi sampai di situ Nabi Sulaiman pun memerintahkan jin-jin dia yang hebat-hebat, jin Ifrit itu, wahai Ifrit, kamu pergi cari di tempat tinggal pemuda ini dalam laut. Jin pun masuklah, hebat kan, macam Ultraman, macam ada, macam Transformer masuk dalam, hebat. Cari pusing di lautan tak jumpa. Keluar balik, ya Nabi Allah Sulaiman, tak ada kami jumpa. Tak ada, kami tak jumpa. Lalu menghadaplah Perdana Menterinya bernama Asim. Semalam ada saya jumpa nama budak Muhammad. Apa Muhammad Nawin Asim, ujung nama dia Asim. Nama anak saya panggil Acip. Acip yang kecil lagi, dia ada baby satu lagi lah. Sebenarnya saya nak panggil dia Asif, nama dia Muhammad. Dia Asy-Syafi'i Muhammad Nasrullah nama dia. Saya pergi Mesir, pergi di makam Imam Syafi'i. Ketika berdoa di situ saya kata, ya Imam, wahai hamba Allah yang hebat, ketika ini istriku sedang mengandung, kalaulah keluar dari perut istriku seorang lelaki, maka akan kunamakan dia sempena nama Imam Syafi'i. Oh, balik-balik Malaysia, keluar, cek-cek tengok jantina, oh lagi. Tak tengok muka tu, tengok dulu kat bawah tu, oh lagi. Okey, dah lagi ni kita bagi nama dia, kena letaklah Syafi'i. Jadi kita pun nama Asy-Syafi'i, nak menghormati janji tu saya letak depan. Kalau orang letak Muhammad kan, letak depan Asy-Syafi'i Muhammad Nasrullah. Tapi pernah panggil dia Asif, tapi nak Asif ni dia kena fasih selalu. Nama Acip je lah, Acip, Cicip. Tapi budak tu semalam nama dia Asif, betul tu. Asif tu adalah nama kepada Perdana Menteri Nabi Sulaiman, seorang wali Allah yang besar.
Bila jin ifrit masuk dalam tak cari, masuk dalam lautan tak boleh jumpa, maka Asif menghadap ya Nabi Sulaiman, bolehkah hamba yang akan pergi cari? Ya silakan. Dia pun masuk dalam lautan. Tak tahu cara macam mana lah, lebih hebat daripada transformer kan, tak pula kan. Ada meletup. Dia nak ngantuk sekian. Masuk dalam, dia pun angkat, maka letaklah di depan Nabi Sulaiman. Dia tengok, ya Allah. Dia tanya pemuda ni, muda bercahaya-cahaya, awak ni daripada tidur lah tinggal dalam ni. Tak silap saya disebut dia daripada zaman Nabi Musa. Tidur. Asif yang boleh ambil. Kenapa Asif? Dia manusia biasa. Allah memang jadikan kita hebat. Manusia ni, hamba Allah ni, Allah jadikan manusia sangat hebat. Dalam diri kita saja ada aura. Yang orang belajar jurus-jurus tu, pum, gitu tu terbalik tu, daripada aura badan sebenarnya. Untuk mengelak daripada bercampur dengan perbuatan jin dan syaitan, kita kalimah la ilaha illallah, selamat. Tapi orang kafir pun boleh buat. Kenapa Asif yang boleh ambil? Sebab dia manusia. Ingat tadi mak dia doakan, ayah dia doakan dia supaya dia selamat dari perbuatan kejahatan jin, syaitan dan manusia. Sebab tu jin tak boleh jumpa dia. Jadi jin tadi nak kita tak boleh jumpa. Doa tu Allah dah terima dah, tak boleh jumpa. Manusia yang boleh jumpa. Kenapa Allah bagi dia? Dia masih ada dalam laut sekarang, tak tahu sebelah mana. Nanti kiamat sampai hancur dunia dia boleh angkatlah ke surga. Sebab perbuatan baik dia kepada kedua orang tua. Bayangkan hebatnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Adakah hari-hari kita tanya khabar? Kalau kita balik, adakah hari-hari kita salaman, cium tangan? Kalau kita berada di rumah, adakah kita tidak perlu disuruh apa yang harus kita buat ketika di rumah? Atau kita balik, kita tidur sebanyak-banyaknya, tidur dan tidur. Tak tahu, kita balik, kita bertanya pada mak ayah, apa lagi mak ayah boleh bantu kita, boleh tolong kita, boleh beli baju baru, handphone baru, buku, macam-macam buku, laptop. Itu kau yang kita tanya. Itu kau yang kita tanya kepada orang tua. Jadi anak yang soleh ini sebenarnya Allah sebut dalam Al-Quran, wahai orang beriman, berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan dirikanlah solat, keluarkan zakat. Allah sebut tu, buat baik kepada dua orang tua, dirikan solat. Pertama, untuk kita mampu nak berbuat baik kepada orang tua kita, jaga solat. As-salatu ala nabi, itu nama-nama Nabi Surah. Sembahyang 5 waktu kita tunaikan siang dan malam. Sebagai hamba kita menyembah hanya kepada, sambung. Ya, besok kita nak pergi perang, kejap lagi kita nak pergi Palestin. Tenaga macam ni kita ada. Cuba bayangkan para sahabat zaman perang Badar berpuasa lagi. Kita bayangkan kita ni puasa ni kejap lagi berapa banyak? 2 suku. Pukul 3 tepat kita kena turun pergi perang. Cuba bayangkan, boleh kita perang. Sebagai hamba kita menyembah hanya kepada Allah. Orang sebelah ada 3 orang ya. Bapa yang mati. Menghidupkan manusia itu pahala. Jadi apabila kita kata kita jom satu kali kita hidupkan, itu pahala juga sebenarnya. Kerana kita menghidupkan majlis sebagaimana dikatakan menghidupkan malam. Qiyamul lail. Dalam majlis juga ada menghidupkan majlis ilmu. Sekali lagi ya, boleh. Rendah diri itu juga nilai yang sangat mulia dalam hati. Barang siapa yang mampu rendah diri, maka dia mulia di sisi Allah.
Apakah kita tak mau buat sebab kita mahu kita beramboi main sini nak kata kat kita, nak arahkan kita, nak suruh kita buat pula dah boring kan? Cuba kita rendah diri, insya-Allah. Bismillah. Kita mahu buat karena Allah kita buat menunjukkan madrid. Bismillah. Sebagai hamba kita menyembah hanya kepada Allah ya Esa. Takbir. Allahu Akbar. Tak tahulah telinga saya ni dia terang sebelah ke buka sebelah. Sebab ni sebelah kanan kuasa. Jadi adik-adik itu ketika orang lain disuruh berperang, maka wajib ada sebahagian di antara kita menuntut ilmu. Maka apa yang kita lakukan hari ini menuntut ilmu itu sama besar pentingnya dengan orang yang berjihad di jalan Allah yang mengangkat senjata. Kalau pedang, pedanglah. Kalau M16 lah. Mereka yang berjuang di medan perang panas, tak makan, tak tenang, berselindung di sebalik pokok, batu, dalam kubur, melawan musuh, tidak cukup tidur. Pentingnya mereka itu sama penting dengan orang yang menuntut ilmu. Maka jangan sia-sia. Selagi engkau baca, engkau dengar, engkau buat, engkau dalam kemuliaan. Tapi orang yang paling mulia berilmu juga berakhlak mulia. Insya-Allah. Jadi penting tak apa baik kemarin. Allahu Akbar. Itulah dia sebenarnya. Itulah itu Rasulullah, kita ikut para sahabat. Bagaimana? Untuk menjadi umat Islam yang baik, umat Islam yang baik. Hari ini kita berpuasa kan hari ke-5 dan cuba hari berpuasa tu apa kita fikir? Besok puasa, hari ini puasa. Jangan kita lupa dalam kita berniat nawaitu saumanin an adai fardi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa sebulan di bulan Ramadan, di bulan ini, tahun ini, kerana Allah. Kita berpuasa tu, kita fikir nak lapar kan? Rugi kita fikir lapar ni. Kita fikir nak bertahan, rugi. Kita setiap hari merayu dengan Allah, ya Allah, aku berpuasa untuk mentaati Allah. Kita bernyanyi hari-hari, ya Allah, besok hari berpuasa untuk mentaati Allah. Seperti mana Engkau sebut dalam Quran, ya Allah, bagi hamba-Mu yang benar-benar berpuasa dengan penuh keimanan, aku ampun dosa, ya Allah. Belum tahu lagi dosaku yang lalu sudah diampun, ini berhadapan lagi akan buat dosa lagi, ya Allah. Bukan lagi merompak, bukan lagi merogol, tak. Kita dosa mulut kita yang payah datang. Dosa mulut, dosa hati, dosa mata. Itulah dia. Jadi bolehkah kita nak berjanji dan pasti dan yakin bahawa besok kita tak ada dosa? Boleh. Boleh tutup mata. Tutup mata atau kita jadi buta. Habis itu siapa nak pimpin kita? Kita menyusahkan orang juga. Tak dosa ke? Kalau kita buat orang berdosa, buat orang terpuji dan tak mampu sabar, maka kita buat orang berdosa. Sebab nanti dia kata, dia menyumpah, saya pernah berjumpa dengan seorang hamba Allah. Dia kata, aku hanya mahu Allah masukkan dalam surga. Aku tidak mahu umurku panjang. Oh, kita doa umur panjang kan? Dia kata, saya tidak mahu minta dengan Allah umurku panjang. Kenapa Tuhan? Orangnya berumur. Nanti saya tidak mahu bila aku tua, aku tidak mampu ke bilik air, aku tidak mampu nak solat, aku tidak mampu nak membersihkan diriku. Aku takut anak-anakku berdosa pada Allah SWT. Aku tidak mahu mereka menjadi orang-orang berdosa kerana aku. Sebab apa? Sepatutnya anaknya dapat berkhidmat. Cuma kalau anak soleh dia buat.
Boleh angkat mak ayah yang tak boleh jalan dah, boleh angkat. Sayang-sayang mak, sayang-sayang tomel-tomel, mak cat. Sabun-sabun mak, sabun. Busuknya, cuci pula punggung dia. Boleh ke buat? Kita boleh ke? Maka kalau kita takut tak dijaga orang tua kita, lebih baik ya Allah, Engkau lah yang mengetahui tentang imanku. Kalau aku patut meninggal umur 40 sudah ya Allah. Sebab nanti dulu waktu mak ayah kita belum tua, belum sakit, belum uzur, kita boleh berbuat baik, kita salam, cium tangan, kita peluk, boleh bagi mereka makanan yang enak-enak kerana mereka sihat. Oh, kita dah kerja, ya marilah kita pergi makan, ya di hotel makan sedap ni, ya Allah, marilah apa sini. Mata dia terang lagi, kita buat rumah elok, cantik, bagi kereta cantik elok. Masa dia sihat, kita dapat berbuat baik. Ketika nanti dia uzur, dia telah sakit, tak mampu lagi untuk merawat dirinya, menguruskan dirinya, bagaimana adakah kita mampu untuk menjaga mereka? Maka waktu itu tunggulah dosa dari dosa dan dosa yang kita lakukan kerana kita tidak mampu melayan orang tua kita dengan penuh kasih sayang. Sedangkan mereka layan kita dari kecil, suap ubat, kita sakit, kita mengamuk umur berapa? 8 bulan, 6 bulan, 5 bulan. Kita ngamuk macam mana pun, dicium juga kita ni, ya Allah. Kerja berak je, betul. Kita ada makan sikit, busuknya, siap cium lagi. Buka pampers, buka baju. Kalau tak berak tu siap cium lagi. Cium punggung, cium perutnya, cium burung pun nak cium. Mak ayah sayang sangat kat kita. Kita nak buat dah macam tu. Kalau ayah kita dah sakit, makanya doakanlah mereka sakit. Doakanlah mereka sehat. Doakanlah ya Allah, kalau kau nak ambil jamin dia sehat. Ketika dia Allah telah ampunilah, beri juga kami ya Allah, insyaAllah. Jadi tinggal 5 minit. Saya memang bukan jadual berjaya di sini, tapi kita bersyukur dengan Allah SWT. Apa yang saya sampaikan ini adalah benda kita tahu, betul tak? Kita tahu dah, banyak kali kita dengar. Ingat tak? Maka tujuan kita di dalam dakwah, kita ingat mengingatkan. Kita kena sentiasa dengan siapa dia tak tahu cerita, tak tahu dia, semua orang tahu. Tapi bapaknya untuk kita ingat-ingat balik aku lupa. Aku yang aku tahu kalau telefon mak kita tak ada duit. Kalau duit masih ada lagi tak telefon dah. Jadi, itulah dua orang hamba Allah yang sangat penting. Tidak bermakna saya telah sempurna untuk menjaga kedua orang itu. Tapi hari ini kita berada untuk kita bersama-sama dengan bahawa kita adalah anak, kita adalah hamba Allah. Kita berkuasa untuk mentaati Allah, bukan untuk nak puasa, tak makan, tak minum. Kita semua buat untuk nak mentaati Allah, untuk mencari keredaan Allah SWT, supaya Allah ampun dosa kita, insya-Allah. Okey, alhamdulillah, itu saja. Niat tadi nak nyanyi lagu, tak ada orang main gendang sebelah, tak ada orang main gitar, tak ada apa-apa. Kita nyanyi lagu ini. InsyaAllah itu saja. Moga-moga Allah menambah iman kita. Moga-moga kita senyum. Senyum. Jumpa kawan, senyum. Jumpa cikgu, senyum. Senyum itu saja. Senyumlah. Lagu senyum, tapi nak nyanyi dulu. Kita tahu tak sebenarnya nyanyi lagu tu pitch dia tinggi, penat nyanyi. Tapi senyumlah, senyum. Tapi insyaAllah dekat hati saya masih bersenyum walaupun mana saya panas pun penat. Kadang-kadang kawan saya marah dengan saya dulu pun kadang-kadang sebab saya tak berhenti senyum. Dia ni penat pun senyum lagi. Jadi orang baik Allah tetap puji, tapi jalan telah baik. Tapi jadi orang yang jahat, yang meninggalkan melanggar perintah Allah SWT, orang benci dan Allah benci, tidak ada tempat bagi. Tapi jika engkau berbuat baik, menjadi manusia yang baik, insyaAllah
tempatmu paling utama di sisi Allah SWT. Jadi siapa yang nak utamakan, Allah atau kawan, Allah atau kerja, Allah atau benda-benda lain, atau itu Allah yang kita utamakan. InsyaAllah itu saja. Alhamdulillah, selamat berpuasa. Kalau jumpa di mana-mana tu kalau tak tahu tu mesti nak sambung ya. Kita saya mai Kelantan tu tak tahu. Kita buat sekolah nanti insya-Allah sekolah tu siap boleh datang. Terus sana 2 minggu sekali kau sekolah, bila-bila pergi ngajar, ajar bahasa Inggeris. Ajarlah segala apa benda yang boleh. Insya-Allah supaya hidup di sekolah. Ampun maaf jika saya silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.